Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi tugasan kaunseling individu COU 3207, kumpulan kami akan membincangkan satu kajian kes dengan menggunakan teori Gestalt dan juga REBT. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan iaitu Siti Sulaika binti Ramli, Nuritan Azlin binti Iwan Alais Nautin, Wan Nafisah Husna binti Wan Ali dan juga Nona Nira binti Cik Omar. Kajian kes ini menceritakan berkenaan seorang gadis yang diberi nama Shin Rina. Rina ni merupakan seorang pelajar universiti tahun 3 di Universiti Tempatan. Rina dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan merupakan seorang anak tunggal dalam keluarganya. Sejak kecil, segala kemahuan Rina akan dipenuhi dengan mudah. Semasa di sekolah menengah, Rina berkenalan dengan seorang lelaki yang diberi nama Kan Temu. Selepas 4 tahun persahabatan, Rina dalam diam menaruh cinta, menaruh rasa sayang terhadap Temu dan telah meluahkan perasaannya terhadap Temu. Namun, semasa Rina meluahkan perasaan terhadap Temu telah menolak perasaannya kerana Temu hanya menganggapnya sebagai seorang rakan biasa. Dan keadaan ini telah menyebabkan Rina mengalami perasaan yang sangat kecewa. Dan sepanjang tempoh pengajiannya kini, terdapat beberapa lelaki yang cuba memikat Rina dan cuba mengenali Rina secara lebih mendalam, tetapi Rina telah menolaknya. Hal ini disebabkan oleh Rina mengalami bebanan emosi sehingga dia tidak lagi mahu mempunyai hubungan istimewa dengan mana-mana lelaki. Dan sehingga kini, Rina menganggap bahawa dirinya tidak layak disayangi oleh mana-mana lelaki dalam dunia ini dan takut untuk memulakan sebarang perhubungan yang baru. Bagi pengkonsepsian isu klien pula, Shin Rina mengalami isu di mana diperanggapan bahawa setiap apa yang diingini dalam hidupnya perlu dipenuhi. Hal ini kerana Rina dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang, di mana segala kemahuan dirinya sentiasa dipenuhi dengan mudah. Namun begitu, semasa di awal remajanya, Rina berhadapan dengan isu perasaan di mana Rina ditolak oleh Kan Temu apabila Rina meluahkan perasaannya. Keadaan ini telah menyebabkan Rina berasa kecewa yang melampau, menyebabkan Rina tidak dapat menerima mana-mana lelaki dalam hidupnya. Okey, bagi justifikasi pemilihan teori pula, kumpulan kami mendapati ada 2 teori yang boleh diaplikasikan dalam isu Rina ni. Yang pertama, teori REBT dan yang kedua, teori Gestalt. Hal ini kerana Rina itu sendiri dilihat mempunyai satu trend pemikiran yang salah di mana dia mesti merasakan dia mempunyai 3 basic mask dalam diri dia sendiri. Yang pertama adalah self dalam diri dia itu sendiri yang seperti saya mesti mendapatkan apa yang dia nak, iaitu dia apabila dia menyukai seorang lelaki tersebut mesti menyukai dia balik. Dan yang kedua adalah orang lain mesti menerima dia dan orang yang dia suka tu mesti membalas cinta dia balik. Dan yang ketiga adalah kehidupan dia mesti selesa dan memenuhi apa yang dia nak. Ini merangkumi skop world and my living condition. 3 keperluan asas ni yang tidak dipenuhi akan membentuk satu irrational belief kepada diri dia sendiri. Yang kedua adalah Gestalt. Gestalt ini adalah berkait dengan apa yang dirasakan pada hari ini, terikat dengan masa lalu. Ini boleh kita simpulkan sebagai satu unfinished business lah dalam diri Rina tu sendiri kerana Rina tu pun dia tidak mahu untuk berhadapan dengan isu yang dia ditolak dan tidak mahu berhadapan dengan isu rasa kecewa tu sendiri. Okey, untuk huraian konsep teori REBT ni, yang pertama, Alice dia ada bagi tahu bahawa manusia ini akan menghadapi masalah apabila pandangan dan pemikiran mereka tidak seiring dengan apa yang dimahukannya dalam sesuatu peristiwa tu. Kesan daripada pemikiran yang tidak rasional ni akan membawa kepada gangguan emosi dan tingkah laku yang negatif lah. Gangguan emosi ni dalam kes Rina ni dia mungkin akan rasa kecewa dan tingkah laku yang negatif ni adalah dia tidak mahu menerima mana-mana lelaki dalam hidupnya.
selepas kepada kejadian dia ditolak tu. So berdasarkan kajian kes ni, Rina ni memang terbukti dia mempunyai ada pemikiran yang salah kerana dia rasa sangat-sangat kecewa apabila apa yang dimahukannya iaitu lelaki yang disukainya tu tidak membalas cintanya balik. Dan segala assumption, segala tanggapan yang berlaku kepada dirinya ni adalah berpunca daripada pandangan dirinya sendiri dan tidak related to any other perkara yang sebenarnya berlaku. Okay. Bagi huraian konsep teori Gestalt pula, Peirce telah mempersepsikan manusia ini mampu untuk bertanggungjawablah terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Okey, dalam situasi Rina ni sebenarnya dia gagal untuk dapatkan awareness terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya dan perkara ini juga menyebabkan dia gagal untuk bertanggungjawablah terhadap apa yang dilakukan dan menyebabkan dia terus-menerus rasa kecewa dan tidak mahu menerima siapa-siapa lagi dalam hidupnya selepas kejadian dia ditolak tu. So, yang kedua pula, Gestalt juga memberi fokus kepada contact and resistant contact lah. Dalam situasi Rina ni, dia lebih kepada retrofraction kerana dia mengharapkan apa yang dia pernah bagi kepada seseorang tu dia dapatkan. Dalam situasi Rina ni, teman lelaki tu, dia berharapkan bahawa teman lelaki tu juga membalas cinta dia seperti mana dia suka kepada lelaki tersebut. Keadaan ini menyebabkan dia rasa macam rasa sangat kecewa dan menyebabkan dia menghukum diri dia dengan tidak menerima mana-mana lelaki lagi dalam hidup dia. Yang ketiga adalah perasaan yang tidak dilepaskan seperti unfinished business juga akan menjadi kesan kepada apabila dia memendam rasa kecewa, rasa marah dan rasa sedih disebabkan oleh ditolak oleh lelaki tersebut. Dan keadaan ini akan menyebabkan individu tu rasa terganggulah dalam menjalankan kehidupan seharian dia. Okey, baiklah. Seterusnya adalah mengenai teknik yang kumpulan kami pilih berdasarkan kedua-dua teori. Okey, bagi teori REBT, kumpulan kami telah memilih teknik daripada aspek kognitif iaitu teknik dispute. Okey, teknik dispute ni diaplikasikan dengan cara kaunselor mencabar pemikiran tidak rasional klien. Dan dalam isu ni, Rina dia merasakan bahawa dia harus diterima oleh lelaki tersebut. So, ungkapan-ungkapan seperti patut, harus, mesti, haruslah dicabar oleh kaunselor sehingga kan klien tidak lagi berpegang kepada ungkapan berikut. So, dalam isu ni, kaunselor akan menyangkal pemikiran tidak rasional Rina dengan cara yang berikut. Contohnya, sekiranya lelaki tersebut tidak menerima dan membalas cinta Rina, adakah Rina rasa Rina layak untuk menghukum diri Rina seperti itu? Okey, bagi teori Gestalt pula, kumpulan kami telah memilih teknik staying with the feeling, di mana teknik ini digunakan untuk membantu klien yang mendalami perasaan yang tidak senang. So, kaunselor akan meminta klien untuk kekal mendalami perasaan tersebut walaupun perasaan tersebut tidak menyenangkan. Sebagai contoh, dalam isu Rina, apa yang dia rasakan adalah perasaan kecewa. So, kaunselor boleh meminta Rina untuk menggambarkan perasaan kecewanya. Contohnya, tadi Rina katakan yang Rina rasa kecewa. Boleh Rina gambarkan bagaimana perasaan kecewa itu. So, teknik ini dapat membantu klien untuk menerima pengalaman-pengalaman emosi sebagai sebahagian daripada hidupnya.
Berdasarkan kajian kes yang telah dibincangkan, kaunselor telah mencadangkan beberapa intervensi. Yang pertama iaitu mengutamakan self-care. Self-care merupakan satu intervensi penjagaan kendiri yang merangkumi kemampuan individu tersebut untuk mengekalkan kesihatan mental, mengekalkan kestabilan emosi, mengelakkan penyakit fizikal dan juga mampu menyeimbangkan taraf kesihatan. Sebagai contoh, Rina mungkin boleh meluangkan masa bersama rakan-rakan pergi ke mall untuk membeli belah dan cuba untuk meningkatkan lagi mood keseronokan. Dan yang kedua adalah mencari hobi baru dan pengalaman baru seperti menyertai aktiviti kesukarelawanan. Dengan menyertai aktiviti sebegini, Rina mampu menaikkan mood positif dan mampu untuk berfikiran dengan lebih terbuka. Dan yang ketiga adalah memikirkan perkara-perkara yang positif setiap hari. Hal ini kerana dengan perkara yang positif, ia mampu memberikan sokongan yang mantap kepada diri sendiri. Okey, bagi intervensi menggunakan teori REBT pula, kaunselor akan memberikan aktiviti psikopendidikan kepada klien, iaitu kaunselor akan mengesyorkan klien supaya menonton filem yang boleh memberikan klien kesedaran mengenai pemikiran tidak rasionalnya. Filem yang diberikan ialah filem yang dapat memberikan maklumat positif kepada klien. Dan pada sesi seterusnya, klien akan menceritakan apa yang diperolehi atau belajar daripada filem tersebut. Antara filem yang boleh memberikan maklumat kepada klien ialah filem Frozen. Melalui filem ini dapat klien belajar bahawa tidak semua yang kita fikirkan atau harapkan akan diperolehi, seperti kisah Anna yang merasakan bahawa Hans merupakan cinta sejatinya, tetapi sebenarnya tidak. Okey, baiklah, sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.